Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka majlis kita dengan Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع العين المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البواب المنتقم الغفور مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوم كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الفاتحة إلى أرواح والدنا ووالديكم والأرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة إلى النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وإبزال المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ياسر ولا تعسر يا كريم. رب ياسر ولا تعسر يا كريم. رب ياسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung kitab asas-asas fardu ain, muka surat 33. Bab yang kedua, bahagian B iaitu fiqh.
Dia asas-asas fardu ain ni dia bagikan kepada 3, iaitu awal sekali dia letakkan tauhid, kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Yang ni kita masuk fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Fiqh 30 ditulis tu kat bawah dia. Sebahagian besar tajuk-tajuk dan kandungannya dalam bab fiqh ini diterjemahkan daripada kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim As-Sumai Al-Hadrami, disamping tambahan beberapa tajuk dan huraian daripada kitab-kitab lain. Oh, kitab ni maknanya dia banyak ambil daripada kitab Safinatun Najah. Fiqh. Pengertian ilmu fiqh. Ilmu fiqh ialah ilmu yang membicarakan tentang hukum hakam Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia, iaitu fi'liyah, yang diambil daripada dalil-dalil tafsir, iaitu terperinci Al-Quran dan hadis. Al-mustanbatatu min adillatihan tafsiliyati. Ilmu fiqh membicarakan tentang hukum hakam Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diambil daripada dalil-dalil yang tafsir, terperinci daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau fiqh pula tauhid, ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan tentang ketuhanan, rububiyah, uluhiyah, bicara tentang sifat wajib bagi Allah, sifat wajib mustahil, sifat harus, sifat wajib bagi Rasul. Tauhid membicarakan tentang perkara-perkara rukun-rukun iman. Kalau fiqh pula, ilmu membicarakan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan perbuatan manusia, fi'liyah, berkaitan dengan rukun-rukun Islam. Bahagian-bahagian dalam ilmu fiqh, ia mengandungi 4 bahagian besar, iaitu pertama berkaitan dengan ibadat. Apa dia ibadat? Seperti solat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Itu semua dalam ilmu fiqh. Sebab tu kalau kita mengaji kitab tauhid, dia tak ada pun menceritakan tentang hal-hal melakukan solat, cara takbiratul ihram, sah ke tak sah, batal tak ke puasa kita ni, tak ada dalam tauhid. Dia membicarakan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, perkara-perkara sam'iyat, perkara berkaitan dengan azab kubur, perkara dengan qada qadar. Kemudian yang kedua, muamalat. Muamalat ni kehidupan seharian kita. Muamalat, kita hari-hari kita bermuamalat sama orang lain, tentang harta, harta ni, bab pusaka, bab meninggal lah, tu semua dibahaskan dalam fiqh. Jual beli, akad jual beli, jual beli barang yang belum sahih lagi, ataupun orang punya kita ambil, kita jual beli, atau itu semua berkaitan dengan muamalat, upah, bab sewa, hadiah dan lain-lain. Munakahat, kekeluargaan seperti berkahwin. Sebab tu dalam kitab fiqh membicarakan tentang bab wali ke, bab kahwin, bab hadanah, bab saksi ke apa, semua dalam bab kahwinan, cerai, iddah ke apa, kewajipan suami isteri, nafkah, hadanah dan lain-lain. Itu semua dibahaskan dalam kitab fiqh. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, iaitu keadilan dan kehakiman seperti membunuh, mencuri, menjadi saksi dan lain-lain. Bab hukum-hukum ni semuanya terkandung dalam ilmu fiqh. Bahagian-bahagian hukum Islam. Ada 7 bahagian hukum Islam.
wajib atau fardu, sunat, haram, makruh, mubah. Mubah, makruh, mubah ni harus, sah. Itu semua dalam bahagian hukum Islam. Wajib atau fardu, apa dia? Wajib atau fardu ni suatu yang mesti dikerjakan. Wajib semayang, mana mesti semayang. Jika dikerjakan dapat pahala, jika tak dikerjakan dia tinggal, dia dosa. Seperti wajib semayang 5 waktu, wajib puasa, wajib mengeluarkan zakat. Suatu yang digalakkan, sunat ni suatu yang digalakkan untuk mengerjakan, digalakkan. Ni bonus kita, digalakkan. Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Seperti mengerjakan solat sunat atau puasa sunat atau bersedekah. Apa saja perkara tu digalakkan. Kalau buat dapat kat kita. Haram, suatu mesti ditinggalkan. Jika ditinggalkan dapat pahala, jika dikerjakan berdosa. Seperti mencuri, zina, minum arak dan sebagainya. Perkara-perkara yang haram. Kalau tinggalkan, ini mesti kita tinggalkan. Kalau ditinggalkan, kita dapat pahala. Kita tinggalkan sebab apa? Kita tahu perkara tu haram. Kita tak mencuri. Walaupun cantik kasut. Tengok kita keluar daripada surau, tengok lawa pula selipar orang. Jadi kita kata, nafsu tu kata, kendak kita tu kata, kalau dapat ni memang cantik dah ni, free je kan. Tapi kita tak ambil tu sebab kita tahu benda tu haram. Dia dapat pahala. Makruh, suatu yang digalakkan oleh agama untuk ditinggalkan. Digalakkan oleh agama untuk ditinggalkan. Perkara-perkara makruh. Jika ditinggalkan dapat pahala. Ditinggalkan tu dapat pahala. Sebab kita tahu dia hukum dia makruh. Dan jika dikerjakan tidak berdosa. Seperti makan sesuatu yang berbau busuk. Kita ni surau ada aircon. Kan, kat rumah tu anak balik belikan durian. Beli durian. Kita pun hukum asal tak adalah makruh makan durian tu. Tapi kita nak pergi sembahyang Zuhur ni. Kita nak pergi sembahyang Maghrib. Kita dah perut dia jadi berangin. Sekejap-sekejap sendawa. Jadi kita tinggalkan makan durian tu. Sebab kita tahu nanti kan mengganggu orang. Maka dapat pahala. Cuba kita makan durian tu. Tak berdosa. Tapi kan kat masjid kan, kat surau kan. Orang sebelah kan. Orang yang makan tu memang sedap. Bau gas orang yang bau tu. Jadi makruh. Digalakkan oleh agama nak ditinggalkan. Makan lah. Lepas dah tak ada lain clear ke apa. Tak mengganggu orang. Contoh. Mubah, suatu yang boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Jika dikerjakan tidak mendapat pahala, jadi jika ditinggalkan tidak berdosa. Seperti makan, minum, tidur lah. Kalau ngantuk, tidur. Tapi tengok pula kalau dia makan, contoh makan dia kaitkan dengan sunnah pula dapat pahala sunnah lain kan. Tapi kalau dia boleh lapar, perut dia lapar, dia nak makan lah. Dia lapar tapi dia tak nak makan sudah tak berdosa pun. Tapi kalau dia makan, dimulakan dengan bismillah, dengan ke tangan kanan, niat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala sunnah lain. Sah. Sesuatu yang dikerjakan dengan sempurna mengikut syarat dan rukunnya yang tertentu. Seperti sah solat yang dikerjakan syarat dan rukunnya dengan sempurna. Sahlah semayang tu. Sebab apa sah? Sebab semayang tu syarat dia kena ambil air semayang. Dia ambil semayang, sah lah. Yang ketujuh, batal. Dalam hukum fiqh juga dia membahaskan tentang batal. Apa dia? Sesuatu yang dikerjakan tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya. Seperti batal solat jika dikerjakan sebelum masuk waktu dan tidak membaca surah Al-Fatihah, batal. Selalu kita bahagian hukum syarak ni dia huraikan hanya 5 je. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Jadi di sini sah juga, sah ataupun tak sah, batal ataupun tak batal, terkandung dalam hukum hakam juga, bahagian hukum-hukum Islam. Okey, itu intro dia.
Kemudian dia masuk. Kalau dalam kitab fiqh ni, dia tak terus melompat pergi bab, dia tak terus melompat bab zakat tak. Dia basic dulu, dia pergi bab bersuci dulu. Sebab apa? Dia tak terus pergi semayang. Nanti orang rajin semayang tapi bab bersuci dia tak selesai lagi tak. Semayang tu pun jadi tak sah. Kan? Jadi dia ikut turutan dalam kitab fiqh ni, dia ikut turutan dulu. Okey. Bahas sebab bersuci dulu. Taharah. Pengertian taharah dari segi bahasa maksud suci dan bersih. Dari segi syarak maksud suci daripada najis ataupun hadas untuk membolehkan mengerjakan ibadat seperti solat dan sebagainya. Maksud taharah ni, suci ni, suci bersih ni, iaitu suci daripada apa? Daripada najis. Najis ni terbagi kepada 3 lah. Mukhafafah, mughalazah, mutawasitah. Terpulanglah nak susun kat mana. Tapi mukhafafah najis ringan, mughalazah tu nak sebut dia pun berat. Mughalazah najis berat. Mutawasitah najis sederhana. Mughalazah ni babi, anjing, semua kita maklum dah. Ni ulang kaji ni. Mutawasitah najis sederhana kebanyakan. Najis sederhana kebanyakan. Najis ringan satu je, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki umur dia kurang daripada 2 tahun. Dia ni hanya minum susu ibu dia sahaja. Jadi bila dia kencing, air kencing dia tu najis ringan. Najis ringan ni sebab cara menyucikan dia ringan je, mudah je. Dia kencing, lap, lepas tu kucik-kucik je. Kalau najis kencing kanak-kanak, air kencing kanak-kanak perempuan umur 2 tahun juga tapi dia tak makan benda lain, dia minum susu ibu dia kencing, najis dia tu tak jadi najis mukhafafah, najis mutawasitah. Dia lap, sama juga lap, tapi dia tak boleh kucik-kucik. Mak dia kena basuh, lepas tu orang dah basuh tengok betul-betul ada bau ke tak bau. Kalau budak lelaki jadi dia lap, lepas tu kucik-kucik je. Kucik-kucik, lepas lah. Sebab dia najis ringan. Kenapa pula najis budak perempuan dia macam tu, lelaki macam ni pula sama air kencing dia? Mesti ada sebab. Kalau hikmah dia kan. Budak lelaki ni, kejadian lelaki Nabi Adam tu pun kejadian dia daripada tanah. Nabi Siti Hawa dia bukan daripada tanah, daripada rusuk Nabi Adam. Ni kejadian tu pun dah tak sama. Ada hikmah lah. Cara penyucian tu pun tak sama. Tapi kalau kencing orang tua umur 60 tahun yang makan macam-macam potai apa semua jering, bukan kata 20 tahun. Dah cecah 2 tahun ke atas tu, tak kira lah lelaki ke perempuan. Kan? Dia dah najis, dia dah jadi mutawasitah. Kan? Itu tak boleh nak kucik-kucik lagi. Okey. Kemudian hadas. Hadas sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil ni wuduk. Hadas besar ni kena mandi wajib. Hukum bersuci daripada hadas dan najis adalah wajib secara ijma' ulama. Hukum dia wajib. Cara ijma' ulama wajib. Tak boleh nak main cincai-cincai. Dalam beldi tu ada tai cicak. Tai cicak tu pula dalam beldi sikit. Kita ambil lah Ismail pakai tu tai cicak alah jernih lagi. Hentam kan. Semayang pakai seluar tu ada najis. Alah sikit je, tak apa tu air kencing sikit je kata. Wajib. Suci tu wajib. Ambil semayang, semayang lah. Belum ambil semayang lah. Bantai lah. Wajib. Kaitan ta'aluk najis dan hadas.
Ia berkaitan ta'aluk dengan apa yang perlu disucikan, kaitan dia. Najis badan atau diri, pakaian, tempat. Hadas badan. Najis ni dia badan, sama ada pada diri kita ke, pakaian kita ke, tempat lain. Kalau hadas ni dia dekat badan kita, dia tak ada pada tempat lain. Cara bersuci daripada najis dan hadas. Cara bersuci daripada najis, menghilangkan najis yang ada pada badan, pakaian dan tempat. Hadas ada kecil, ada besar. Ada kecil wudu, ada besar mandi wajib. Bertayamum jika tidak ada air. Kalau mandi wajib pun, kalau orang mandi wajib tak ada air lah, ditakdirkan tak ada air, dia dalam keadaan hadas besar, dia tak perlulah berguling-guling dekat debu tu. Dia bertayamum ni simple je lah dia punya tu kan, muka dan tangan. Alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci yang kita menggunakan air mutlak, air yang turun daripada langit, air yang keluar daripada bumi. Air turun daripada langit ni, salji pun turun daripada langit juga, embun turun daripada langit juga, hujan turun daripada langit. Air yang keluar daripada bumi, mata air, air perigi pun air mata air lah tu kan. Air mata air, air perigi, air sungai, air laut. Tanah atau debu tanah untuk bertayamum. Batu atau daun atau kertas tisu untuk beristinja. Kertas tisu tu boleh, kertas tisu yang kesat tu. Air dan hukumnya. Hukum air suci dan menyucikan. Hukum air suci lagi menyucikan. Dia suci, lepas tu dia boleh buat bersuci. Itu nama dia air mutlak. Keterangan air yang tidak ada sandaran wajib, atau air yang tidak bercampur dengan lain, zat lain, sama ada zat itu suci atau najis. Pengertian air yang turun dari langit atau keluar dari bumi dalam keadaan sifat asal kejadiannya, iaitu nama dia air mutlak. Air mutlak ni air yang tidak ada sandaran wajib, atau air yang tidak bercampur dengan zat lain, sama ada zat itu suci ataupun najis. Air yang turun dari langit ataupun daripada bumi dalam keadaan sifat asal kejadian. Kalau dah bercampur nanti dia tak jadi mutlak lah, nama dia air lain lah. Yang kedua, hukum air. Di sini dia ada dalam nota kecil dia, nota kaki dia. Sandaran wajib ni maknanya contohnya susu, kopi, mawar dan lain-lain. Sekiranya air hujan yang turun dari langit berwarna merah, ia dianggap suci kerana ketika turun ia memang berwarna merah. Air hujan tiba-tiba air hujan tu warna merah, dia memang air, bukan dia memang dia turun tu merah, dianggap suci. Kalau air yang air yang kita jernih tu tiba-tiba kita campur air sirap dia jadi merah tu, itu dah tak jadi air mutlak lagi. Okey, air musyammas, air yang terjemur di bawah matahari. Nama air tu air musyammas. Masa kita kecil-kecil dulu kita belajar fardu ain dulu, kelas kafar ke kelas, ataupun kita belajar kan air mutlak, air musyammas. Air musyammas ni air yang terjemur dengan matahari. Tapi air musyammas ni di Malaysia ni dia tak sampai tahap dinamakan air musyammas. Sebab kita punya yang terdedah pun dia tak adalah sampai air tu bila kita pakai kulit kita jadi sopak apa tak ada kan. Lepas tu kepanasan kita ni pun tak adalah panas sangat. Air yang berada di dalam bekas logam yang berkarat seperti besi, tembaga, selain daripada emas, perak, yang terjemur di bawah panas matahari di negeri yang panas. Dia air ni suci tapi makruh digunakan pada badan untuk bersuci atau diminum ketika dia panas.
Contohnya untuk berwuduk, menyucikan najis pada badan atau mandi wajib. Jika untuk bersuci pakaian menggunakan termasuk untuk diminum setelah ia sejuk, maka hukum tidak makruh. Maknanya bekal besi itu termasuk juga timah. Negeri yang panas termasuk Hijaz, Arab Saudi, Hadramaut, England contoh adalah bukan negeri yang panas. Jadi itu kata Malaysia ni belum tak adalah sampai. Tapi orang pun tak kalau tengah Malaysia pun tak sampai tak panas, tapi hari ni panas juga. Hari ni panas di negeri utara sana, panas sebenarnya. Mencapai 39 darjah Celsius ke 40 lebih kurang. Panas. Tapi kalau air yang terdedah tu kalau kita pakai boleh memudaratkan kita, makruh. Contohnya air panas yang terjemur di bawah cahaya matahari yang terdapat sawah atau kolam, bukan air musyammas kerana keduanya bukan termasuk logam yang tidak berkarat. Air panas yang terjemur di bawah matahari yang terdapat di sawah atau kolam, tengah-tengah panas kat sawah bendang tu, tempat yang lapang panas, itu tak termasuk. Makruh menggunakan air yang terlampau panas dan terlampau sejuk. Terlampau makruh, terlampau panas pun makruh, terlampau sejuk pun makruh. Mungkin ada mudarat dia. Yang seterusnya air musta'man. Lepas air musta'man, air mutaghayyir. Air musta'man iaitu air yang kurang daripada 2 kullah. 2 kullah ni sebenarnya 2 kullah ni bukanlah istilah 2 kullah kita tu, kullah. Dia kullah. Yang telah digunakan untuk perkara wajib. 2 kullah ni ukuran dia, kalau yalah kita belajar masa kecil-kecil 11 tin minyak tanah. Dulu punya kitab dia sebut 11 tin minyak tanah. Agak orang dulu dia selalu menggunakan tin minyak tanah ni. 11 tin minyak tanah. Kalau ukuran dia sekarang ni lebih kurang besar meja ni, tinggi. Kan? Dia kira 2 kullah. Kalau air yang kurang daripada 2 kullah tu, air dalam belti contohnya, lepas tu dah digunakan untuk perkara wajib seperti ambil wuduk, ataupun mandi wajib untuk menghilangkan najis. Contoh macam kita dah ambil dalam belti tu, kita ambil semayang, air tu jatuh dalam tu balik, tu nama dia air musta'mal, air yang telah digunakan. Sebab dia kurang 2 kullah. Kalau kolam besar, kolah tu kita ambil semayang macam masjid-masjid lama-lama kan, masjid kampung lama-lama tu, ambil semayang dalam tu, itu tidaklah dinamakan air musta'mal, dia tetaplah dinamakan air mutlak. Air musta'mal, air yang dah kita gunakan untuk bersuci tadi, lepas tu kita gunakan balik, itu nama dia air musta'mal. Air musta'mal yang dikumpul lebih 2 kullah bukan suci dan menyucikan. Air musta'mal, lepas tu dikumpul 2 kullah, hukumnya suci dan menyucikan. Banyak, lebih 2 kullah dia jadi suci lagi menyucikan. Air basuhan yang kedua dan ketiga pada anggota wudu hukumnya suci dan menyucikan. Bermakna air semayang yang pertama, air yang pertama tu, menitik air pertama tu yang dinamakan air musta'mal. Air yang kedua, air yang ketiga tu dia dah, sebab dia dah, yang pertama tadi dah mengangkat yang pertama. Yang kedua tu dah kira dah kita sebagai sunat. Air yang digunakan untuk menyucikan najis lalu berubah sifatnya atau bertambah lebih 2 kullah, hukumnya seperti air mutan najis. Air yang telah digunakan untuk menyucikan najis lalu berubah sifatnya atau bertambah lebih 2 kullah, hukumnya seperti air mutan najis. Berubah sifat. Air yang telah digunakan untuk menyucikan najis, digunakan untuk bersihkan najis lalu berubah sifat, bertambah atau bertambah, hukumnya seperti, walaupun air itu lebih 2 kullah tapi berubah sifat dia.
Kan banyak air tu banyak, tapi masuk najis sampai berubah pula, sampai air tu kita pegang pun bau bangkai. Kita tak apa, tikus 5 ekor sampai air tu dah kan, air tu dah berubah sifat, longkang belakang rumah kita contohnya sampai hitam air tu kan, kita kata tak apa ni air mengalir ni, banyak lebih 20 kolam boleh pakai, tak boleh, dah berubah sifat air tu. Kemudian air mustakmal, mustakmal dia ada dua persambungan dia. Air yang berubah salah satu sifat, warna, bau, bercampur dengan benda yang suci, contohnya kopi, teh dan lainnya. Air buah-buahan, pokok buah seperti nira atau air kelapa, air tebu. Air mutaghayyir, air yang berubah. Yang ni air mustakmal ni boleh buat bersuci ke tak boleh buat suci? Air mustakmal tak boleh buat bersuci lah. Yang boleh buat bersuci air mutlak, air mustakmal ke, mutanajis ke, tak boleh buat bersuci. Yang boleh buat bersuci yang tadi tu, air musyammas, tapi itu pun hukum dia makruh. Lainlah kalau air tu dah sejuk. Air mustakmal tak boleh, mutanajis pun tak boleh, mutaghayyir pun tak boleh. Dia ada air yang suci, ada air yang suci tapi tidak menyucikan. Suci boleh minum tapi dia tidak menyucikan, kan? Contoh dah air teh boleh minum tadi, suci tak ni, bersih tak ni, bersih, tapi tidak menyucikan. Dia yang sifat air suci lagi menyucikan satu je lah, air mutlak. Kalau air tu dalam beldi tu ada tak cicak, lepas tu ataupun dalam kolah tu ada tak cicak, lepas tu kita tambah air tu sampai penuh kolah tu, melebihi kadar dia tu, jadi lebih daripada 2 kolah, maka yang tadi mutanajis tadi tak adalah mutanajis dah, dia sudah jadi air mutlak lah, sebab dia dah lebih daripada sukatan dia tu 2 kolah, ataupun kita kata bahasa kita 2 kolah. Wallahu a'lam. Sampai situlah kita berhenti. Bab air semua ni semua kita ulang kaji je kan, bukanlah kita nak lepaskan untuk air. Itu kita dulu pun pernah di ini kan, fatwa atas fatwa negeri, majlis fatwa kan, dia kata suci atas fatwa hari ni punya, sebab hukum tu zaman dulu pun tak ada kan, zaman ulama-ulama dulu pun tak ada air yang diproses sampai akhirnya. Zaman ni ada, maka telah dijawablah oleh ahli majlis fatwa negeri masing-masing, macam Singapura, Malaysia tu pun ada dibahaskan tu hukum dia kalau berlaku, hukum dia. Jadi haruslah boleh digunakan kan? Itu berdasarkan pandangan tu kata sumber hukum ni Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Wallahu a'lam. Muka kita yang basah tu sebelum kita ambil sembahyang, dia yang mustakmal ni, air ni daripada air mutlak ni, air ni tadi membersihkan kita punya, mengangkat hadas kita kan, ibaratkan mengangkat hadas. Jadi air yang tadi
daripada kotor tadi, bukan kotor pada zahir, pada hukum syarak tadi. Jadi air itu yang dengan kita membasuhkan basuhan yang pertama tadi, air yang menitik tadi maknanya air yang telah menyucikan hadas lah. Air itu dah pakai, air itu yang dikatakan air mustakmal. Kalau air kita dekat sebelum kita ambil air semayang tu dah ada air yang kita basuh muka sebabkan panas kan. Air yang jatuh tu, air tu tak dinamakan mustakmal. Air yang mustakmal ni air yang kita guna untuk mengangkat hadas. Lepas tu air tu yang menitik kita guna untuk basuhan pertama angkat tangan. Basuhan pertama untuk basuh tangan. Dia tak nama air mustakmal. Dia mustakmal air yang pertama tu. Kalau yang air pertama tu pun, air pertama kita guna basuhan untuk angkat kedua tu dia tidak menyucikan, dia cuma sunat sebab yang pertama tu yang wajib. Kan? Air pertama jatuh muka, air pertama itulah kita guna untuk basuh tangan. Itu yang mustakmal. Kan? Sebab tu dia kata yang pertama, air yang kedua kita basuh kedua, yang menitik kedua untuk yang ketiga dia tak mengangkat pun, dia itu kita buat 3 kali tu sebab perbuatan tu adalah sunat. Yang pertama tu yang wajib. Kan? Jadi air pertama daripada muka menitik tu, air tu juga kita gunakan untuk basuh tangan yang pertama. Yang pertama tu yang mengangkat hadas tu. Yang kedua, ketiga tu dah kita buat sunat. Sebab tu kalau kita buat sekali pun dah sah wuduk kita tu kan. Cuma nak dapatkan sunat, kalau buat dapat pahala, lepas tu kita buat. Jadi kalau air yang menitik kat muka yang pertama tu, yang kita bukan untuk guna bersuci tu itu dia tak mustakmal. Dia tak mustakmal pun sebab kita tak guna, kita basuh yang pertama mula-mula sebab kita panas. Basuh yang mula-mula tu barulah kita basuh dengan niat. Itulah dinamakan air mustak. Wallahu a'lam. Mengucap 2 kalimah syahadah. Wajib mandi. Kalau kita ni kita bersyahadah pun sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Tapi kalau kita dah keturunan Islam tak ni. Tapi orang Islam, orang kafir masuk Islam, dia pertama dia wajib bersyahadah, kemudian dia kena mandi hadas. Wallahu a'lam. Kita sambung ni ada tahlil, kita buat tahlil ringkas hajat daripada Cikgu Isa.